Kalau mengikut kepada perkiraan rasional, maka tindakan Hamas baru-baru ini menyerang Israel yang dinamakan Operasi Al-Aqsa Flood boleh dianggap sebagai tidak rasional. Beratus-ratus penduduk Gaza mati pada masa ini dan mungkin beribu lagi akan menjadi korban dalam serangan balas oleh tentera Israel. Tapi manusia boleh jadi hilang rasional, boleh jadi sangat emosional apabila terlalu ditekan, dihina, dirompak, dianggap sebagai binatang. Buat kata pepatah, a hungry man is an angry man. Penduduk Gaza bukan sahaja dalam keadaan lapar dari sudut makanan, tapi lapar kebebasan, lapar kemerdekaan, lapar masa depan yang lebih baik. Dan orang yang lapar ini boleh menjadi sangat-sangat bahaya. Apa yang berlaku? Kita semua telah tahu bagaimana pejuang Hamas melakukan serangan mengejut luar biasa melalui darat, udara dan laut pada hujung minggu yang lepas. Belum pernah terjadi serangan sebegini besar terhadap Israel sejak pendudukan bangsa Yahudi pada awal 1900. Mengikut laporan, hampir 1,000 penduduk Israel mati dalam serangan ini, beribu-ribu lagi telah cedera dan ratusan telah dijadikan tebusan oleh pihak Hamas. Cuma sedikit menghairankan ialah bagaimana Israel dilihat lambat bertindak untuk menghalang serangan ini. Dengan kecanggihan teknologi pertahanan dan risikan, agak tak masuk akal sebenarnya serangan ini boleh berlaku tanpa sebarang resisten, tanpa sebarang halangan untuk beberapa jam serangan ini berlaku. Untuk melihat konflik ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat daripada sudut sejarah, lebih tepat lagi kita perlu melihat sejarah Al-Quds ataupun Jerusalem. Fasa pertama ialah sebelum tahun 1900, iaitu sebelum World War I. Jerusalem pernah ditakluk oleh pelbagai kuasa dunia sejak ribuan tahun, seperti Babylon, Persian, Greek, Rome, Byzantine, Arab dan juga Empire Ottoman. Seterusnya, fasa kedua ialah selepas tahun 1900, iaitu selepas berlakunya World War I, di mana dalam Perang Dunia Pertama ini, Blok Tengah telah kalah dengan blok bersekutu. Jadi siapakah negara-negara dalam blok bersekutu? Antara negara-negara pertama ialah Britain, Perancis, Rusia, Jepun, US, Kanada, Australia dan banyak lagi. Seterusnya, blok kedua yang dikenali sebagai blok sentral diketuai oleh Jerman, Austria-Hungary, Ottoman Turki, Bulgaria dan Montenegro. Malangnya, Central Block yang diketuai oleh Jerman termasuk Turki telah pun kalah dalam Perang Dunia yang Pertama ini. Akibat daripada itu, jatuhlah Empire Jerman dan jatuhlah juga Empire Turki Ottoman yang memerintah Palestin pada ketika itu. Oleh kerana kekalahan dalam Perang Dunia yang Pertama ini, Palestin yang diperintah oleh Turki dijajah pula oleh Britain. Pada masa inilah pelobi-pelobi Yahudi yang berada di Britain, yang berada di US mula melobi idea negara Yahudi yang diketengahkan oleh Theodor Herzl. Di sini ada teori mengatakan bahawa pihak bersekutu ingin membalas jasa bangsa Yahudi yang banyak menyumbang keuangan dalam Perang Dunia Pertama. Antara orang Yahudi yang sangat kaya pada masa itu adalah keluarga Rothschild dan juga keluarga Kennedy dan juga keluarga Jacob Schiff. Jadi, untuk membalas jasa Yahudi ini, British mengumumkan deklarasi Balfour, iaitu menyokong penubuhan negara Yahudi di Palestin. Semenjak dari itu, jutaan bangsa Yahudi dari seluruh dunia mula berpindah ke Palestin dengan British menjaga keselamatan bangsa Yahudi di situ. Kalau saya boleh tambah juga, mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa Jerman Hitler membunuh 6 juta bangsa Yahudi di Jerman kerana dendam Hitler terhadap bangsa Yahudi yang dikatakan berkemungkinan menyokong secara keuangan dan pelbagai sumber lagi dalam Perang Dunia Pertama. Seterusnya, pada tahun 1947, selepas Jerman sekali lagi kalah dalam Perang Dunia Kedua, United Nations iaitu memecahkan Palestin kepada dua negara, Israel untuk Yahudi dan Palestin untuk orang Arab, yang mana ini ditentang oleh orang-orang Arab. Pada 1948,
negara Israel ditubuhkan secara rasmi dengan British memberi kemerdekaan kepada negara Yahudi yang baru, iaitu negara Israel di tanah Palestin. Pelampau-pelampau Yahudi mula bertindak agresif dengan mengusir, dengan membunuh, dengan menghalau penduduk-penduduk Palestin untuk keluar daripada tanah Palestin. Ini adalah peristiwa yang dipanggil Nakbah ataupun malapetaka oleh orang-orang Arab. Bangsa Palestin yang tidak mempunyai tempat lain untuk dituju lari ke Gaza di bahagian selatan yang menjadi kem pelarian sehingga sekarang ini. Gaza ini pada asalnya adalah milik Mesir yang ditawan oleh Israel pada 1967 dalam Perang 6 Hari. Dianggarkan pada masa ini lebih 70% penduduk Gaza adalah pelarian daripada peristiwa Nakbah. Bukan itu sahaja, Israel juga menawan West Bank ataupun tebing barat daripada Jordan, menawan semenanjung Sinai dan menawan puncak Golan. Walau bagaimanapun, semenanjung Sinai telah dikembalikan kepada Mesir selepas Perang Yom Kippur pada tahun 1978. Keadaan di Gaza adalah sangat-sangat teruk. Ia adalah ibarat penjara terbuka. Hampir 3 juta orang Palestin tinggal di kawasan yang panjangnya 40 km dan 10 km lebar. Israel mengepung Gaza dan mengawal bekalan air, bekalan makanan, elektrik dan juga pergerakan penduduk. Sementara itu di tebing barat, West Bank, masih lagi Israel berterusan merampas tanah dan rumah-rumah penduduk Palestin. Pelampau Yahudi membina penempatan-penempatan baru dari tanah-tanah yang dirampas ini, yang mana ini adalah melanggar ketetapan Geneva Convention. Walau bagaimanapun, perkara ini masih lagi terus berlaku pada masa ini kerana kekebalan Israel. Pada masa ini, jalan penyelesaian yang paling rasional untuk konflik yang telah berlanjutan puluhan tahun ini ialah menubuhkan dua negara, iaitu Palestin untuk orang Arab dan Israel untuk orang Yahudi, seperti mana deklarasi Oslo. Tapi nampak gayanya kedua-dua pihak, Israel dan juga Palestin, tidak akan sama sekali menerima deklarasi ini. Bangsa Arab, bangsa Palestin ingin kembali semula ke tanah mereka, ke rumah mereka yang telah dirampas. Walau bagaimanapun, bangsa Yahudi yang telah memenangi peperangan ini ingin menguasai secara total Palestin. Pada pandangan saya, walaupun berat untuk kita menerima kenyataan, tetapi ini adalah jalan keluar yang paling baik untuk menamatkan konflik ini buat masa ini. Ibarat kata pepatah, solution dua negara ini adalah ibarat yang kalah tak kalah semua, yang menang tak menang semua. Dan finally, inilah kerosakan yang dilakukan oleh British sewaktu era kolonialism, era imperialism. Bukan sahaja Palestin, kita di tanah Melayu ini juga turut menjadi mangsa yang memberi kesan kepada komposisi kaum di tanah Melayu ini sehingga ke hari ini. Alright, semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especially-nya yang tak jemu-jemu meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalam.